dia biasanya dia ambil daripada penyewa awam kan. Macam dulu kan ambil guru semua dia ambil daripada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi benda tu berdasarkan mereka punya pandangan lah. And then kita pula kat Malaysia kita gunakan UK punya style, yang mana just rely on judge punya decision. Kita tak ada sistem juri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to HHA Official for our new discussion, reaction, advices and semua. Okay, so apa khabar Cik Farhan, aka Lawyer Jambang kita? Baik. Okay, dan still our new guest, Cik Amar. Thank you for coming here again. Okay, thank you. Terima kasih. So, yang isu minggu lepas kita discuss tentang perampas. So, untuk perampas berminggu kita dapat bermacam-macam Feedback. Okay. Kita nak buka isu baru. Okay. Sekarang isu tentang kes viral keganasan rumah tangga, tapi yang mendapat liputan luas adalah isu Amber Heard and Johnny Depp, international kita. Dia jadi isu kali ni sebab dalam situasi ni dia terbalik. Sekarang ni lelaki yang membuat klaim bahawa beliau adalah mangsa keganasan rumah tangga, state of perempuan, dan disebabkan oleh tindakan tersebut beliau mempunyai masalah dari segi emosi dan juga berkenaan dengan income. Dan satu lagi yang paling penting adalah untuk seorang lelaki membawa diri beliau ke depan, memaklumkan kepada umum bahawa beliau adalah seorang mangsa keganasan rumah tangga, tu adalah satu perkara yang besar, mencabar ego dan juga credibility. Sebenarnya benda ni bukan benda yang asing tau. Benda bukan benda yang terpencil sebab memang betul kita memang selalu kaitkan keganasan rumah tangga apabila suami sederhakan isteri. Tapi banyak juga kes yang mana isteri itu sendiri yang memberi tekanan psikologi, mencederakan suami. Benda tak pelik. Sebab apa saya boleh kaitkan? Sebab memang sekarang ni adalah masalah mental. Okey. Pertama sekali kita nak tahu, Malaysia kita ada tak undang-undang spesifik untuk keganasan rumah tangga? Kita ada Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994, dan juga kita boleh baca bersama, kita boleh guna pakai juga Kanun Kesesaan, khususnya Seksyen 326A, melibatkan kes-kes yang mendatangkan kesederaan bagi pasangan-pasangan yang telah berumah tangga. Akta ini baru sebenarnya peruntukan itu sebenarnya baru digubal pada tahun 2017. Sebelum ni kita banyak guna pakai Seksyen 323, 324, 325 dan 326. Yang mana apa-apa kecederaan, hukuman dia adalah antara 1 tahun hingga 20 tahun, bergantung kepada keseriusan penggunaan senjata berbahaya dan juga kadar kita punya injuries yang kita hadapi lah, yang victim sustain lah. Adakah akta baru ni kita just sebab normal dia memang isteri dalam rumah tangga yang didera. Jadi adakah akta ni dia ada gender bias ataupun boleh terpakai kepada mana-mana pasangan? Memang boleh pakai kepada suami atau isteri ataupun pihak yang telah menjadi mangsa terhadap jenayah bekas tersebut. Suami, bekas isteri pun boleh. Betul, termasuk juga. Itu memang tiada gender bias dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Okay, we talking about the akta kan. Kita cakap tentang akta, tapi kita nak tahu apakah kesalahan yang boleh dikira sebagai keganasan rumah tangga. Benda ni sebenarnya kita akan kaitkan keganasan rumah tangga tu dengan kecederaan semata-mata, kecederaan fizikal. Tapi sebenarnya apabila kita merosakkan harta ataupun buat ancaman untuk merosakkan harta-harta pasangan pun, itu pun dianggap sebagai satu bentuk keganasan, satu ancaman. Psikologi, emosi. Psikologi juga. Ada juga kalau dalam atas tu sendiri kita buatkan mangsa tu sampai jadi delusion pun termasuk juga dalam. Kiranya kalau contoh pasangan tersebut dia sentiasa dimarah, dimaki, dia menggunakan kata-kata sahaja, tak ada langsung sentuhan, dia memang tak ada pukul, tak ada apa, dia masih boleh dianggap sebagai satu keganasan. Betul. Okey, jadi untuk kes-kes macam ni biasanya apa tindakan yang boleh dibuat? Apa yang mangsa boleh, apa saluran yang mangsa boleh? Sebenarnya banyak perintah protection order lah. Perintah untuk perlindungan telah ditetapkan, telah diberikan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Contohnya kita boleh bagi emergency protection order, yang mana itu berkuat kuasa 7 hari tanpa perlu buat laporan polis pun. Kita boleh terus hubungi talian Nur, Talian kasih.
talian kasih, terus maklumkan ada keganasan rumah tangga sekarang ni, mereka akan beri protection order tu, emergency protection order. Selain tu, kita juga ada interim protection order yang mana kita boleh buat laporan kepada JKM ataupun kepada balai polis, yang mana seterusnya mereka akan buat permohonan ni lah di mahkamah lah. Okay, jadi kalau kita nak dapatkan restriction order, kita tak perlu nak pergi ke balai polis, hanya dengan talian kasih. Itu kalau emergency protection order. Itu memang sangat segera lah. Tiba-tiba suami awak datang, okay, aku nak datang rumah aku nak pukul kau. Okay, terus awak So apa yang akan berlaku bila kita call, okay, I want the emergency restriction order. So apa yang akan jadi waktu tu? Biasanya dia akan bagi, dia ada SOP dia akan, okay, maybe kalau memang dah sangat ni, dia minta you pergi kepada tempat mana yang you rasa selamat, and then maybe dia akan approach, and then dia akan bagi satu tempat perlindungan yang khas lah untuk you. Tapi benda tu emergency tu selama 7 hari je. Tapi then after that you can apply for ni lah, perintah perlindungan sementara, interim protection. And then at the same time, biasanya polis apabila kita buat laporan macam tu, dia akan terus buka kertas kesihatan dan tangkaplah si suami ataupun si isteri lah untuk bagi proses reman. Okey. Akta keganasan rumah tangga ni, sebab sekarang ni isu dia mungkin orang ramai nak tahu just isu sama ada dia ada perbezaan antara dari segi sebab kita ada undang-undang syariah, kita ada undang-undang civil, dan untuk ni adakah dia mempunyai undang-undang berbeza untuk mengikut agama? Tak adalah, tak masalah pun. Memang sama Islam je. Memang kita akan pakai akta keganasan rumah tangga tu dan juga kanun kesesaan. Mana kata dua-dua kes ni memang akan dibawa ke ni lah. Kalau contoh relate kepada kes mahkamah syariah, contohnya berlaku perceraian disebabkan oleh keganasan rumah tangga, ni pun akan direlatekan dengan undang-undang syariah juga atau macam mana? Kes ni memang tak akan didengar di mahkamah syariah, Tak akan didengar, okey. Tapi memang akan dengar kat mahkamah sivil lah, sebab memang ini memang betul-betul di bawah kanun kesesaan ataupun di bawah akta keganasan rumah tangga tu. Jadi benda ni kita berbalik dengan isu. So isu Amber Heard dengan Johnny Depp menjadi satu liputan meluas sebab dia very variation in the case, dengan bukti yang bermacam, dan bukti tu dikemukakan selepas berlaku perceraian dan sebagainya. Jadi apakah bukti-bukti yang kukuh yang boleh diguna pakai untuk mempertahankan diri untuk bila dalam perbicaraan kes ni? Evidence can be in any ways. Kan? Saksi, kecederaan sendiri, laporan psikologi. Saksi yang nampak kejadian tu. Kan, sebab kita kena ada direct evidence. Kan benda tu dia nampak. And then dokumen, CCTV, kan, rakaman percakapan. Boleh, tapi memang kita kena sahkan the authenticity of the voice itself lah. Siapa yang cakap tu kan. Maybe kita tugas lawyer tu lah untuk membuktikan lah sama ada betul ke suara tu suara pihak yang tersebut kan. Dan macam mana kalau biasanya macam mana kalau lelaki yang buat aduan ni just untuk pendapat lah, sebab kita jarang dengar dekat Malaysia, kita tak dengar lagi, bukan tak dengar lagi, saya tak pasti. Saya sendiri tak pernah dengar lelaki didera kan, sebab biasanya lelaki dia tak akan mengaku bahawa beliau telah didera. Jadi dia sebenarnya memang ialah betul lah dari segi maruah kan, ego. Takkan lelaki nak ni kan. Tapi saya pernah juga berhadapan dalam 2-3 kes sebelum ni yang mana lelaki tu sendiri kes syariah yang sebenarnya dia didera secara mental, sebab isteri pun memang ada masalah secara mental lah kan, memang ada masalah psikologi. So masalah dia, benda ni bukan benda yang mudah, cumanya tak semua benda kita boleh selesaikan di mahkamah kan. Ada benda yang kita perlu berbincang, walaupun dah ada keputusan mahkamah, kita perlu berbincang, masing-masing perlu ambil kira kelebihan dan kekurangan seseorang tu. Dan yang paling pentingnya, tak kisahlah dari segi hubungan kekeluargaan ni, adalah dia punya support system tu. Keluarga tu kena bagi support system. Tak kisahlah keluarga mangsa ataupun keluarga suami ke isteri ke, kena bagi support system. Kena sokong. Kita kena sokong ahli keluarga yang ada masalah. Bukannya kita terus berdiam diri. Dalam kes keganasan rumah tangga ni kan dia pelbagai. Ada orang yang akan buat maksudnya dia filekan kes sebelum kahwin. Maksudnya dia dah berkahwin ni, dia dalam perkahwinan. Contohnya dia dalam perkahwinan, suami saya dah dera saya akan call. Okey, saya call polis ataupun saya pergi direct laporan polis dan sebagainya. Tapi andai kata saya dah bercerai, tapi saya pernah ada history didera dengan suami, adakah masih valid untuk saya buat laporan polis? Boleh je, tak ada masalah. Tak silap saya, akta ni memang terpakai untuk bekas isteri dan juga bekas suami. Betul. Tak pelik sebab even
event tu sendiri berlaku sebelum semasa perkahwinan ataupun selepas perkahwinan pun dia niat akta ni adalah untuk melindungi kesemua orang semasa pernikahan ataupun selepas pernikahan. Sebab kadang-kadang diorang ni apabila didera, contoh salah satu didera and then mereka bercerai, tidak bermaksud disebabkan perceraian tersebut isteri atau suami tak boleh membuat laporan berkenaan dengan keganasan pasangan, bekas pasangan. Kita boleh direct cakap bekas pasangan sekian. Okay, so kita going back to the Amber Heard and Johnny Depp. Yang sebenarnya diorang ni pun dah bercerai. Diorang dah bercerai and then sebenarnya kes ni berlaku lepas Amber Heard press to media yang dia didera, and then bila dia didera di sebelum ini, jadi spekulasi happen, people know that yang siapa yang dimaksudkan adalah Johnny Depp. So things happen, long story short, dia hilang kerja apa semua, hilang tawaran, Johnny Depp pun saman Amber Heard. Due to that lah. So dan bila penghujahar apa semua keluar, isu yang dia sebelum ni meminta cerai untuk dapatkan duit selepas perceraian. Okay, dia dapat settlement sebanyak 7 juta. So itu settlement Johnny Depp bayar kepada Amber Heard selepas dia bercerai. Okay, adakah benda ni ada juga dalam Malaysia? Undang-undang ni dalam Malaysia? Oh, kalau daripada non-Muslim marriage ada juga. Tapi kalau untuk yang Muslim marriage kan, perkahwinan orang Islam, kita panggil benda tu adalah muta'ah lah, pampasan disebabkan perceraian. Yang mana diberikan kepada isteri itu disebabkan perceraian tu disebabkan oleh suami. Tak ada salah daripada isteri tu. Itu kalau daripada dengan syariah lah. Jadi itu pun bergantung kepada mahkamah, biasanya dia akan tengok berapa tahun perkahwinan, apa sumbangan isteri, anak berapa orang. Maybe suami isteri tu memang tak ada apa salah langsung, dia perfect kan, tak ada lah. Kalau salah sikit tu biasalah. Cuma lelaki ni yang buat masalah. Salah, lelaki umur 40 mesti dia akan start buat masalah lah. 20-40 tu Itu sama dengan harta sepercarian. Okey, harta sepercarian pula, isu harta sepercarian pula ni adalah relief atau benda-benda yang kita boleh minta apabila ada 3 keadaan. Pertamanya perceraian, keduanya poligami, ketiga adalah sebab kematian. Jadi bila lah ada berlaku yang perceraian, apa yang awak boleh minta adalah harta sepercarian. Perceraian tu dengan muta'ah ataupun dengan Lain lah. Tiga-tiga tu lain lah, tapi maybe yang settlement tu I tak tahu kes ni macam mana, tapi maybe itu lebih kepada pempasan disebabkan perceraian lah, lebih kepada muta'ah lah. Tapi kalau macam harta sepercarian ni, apa-apa harta yang diperolehi semasa pernikahan ataupun benda tu dikembangkan semasa pernikahan, itu kita pihak-pihak ada berhak terhadap harta sepercarian tu, portion tu. Okay, konsep ni hanya ada di Kepulauan Melayu saja. Di Indonesia, Brunei, Thailand, Sabah, Sarawak. Sebab kalau di Indonesia kita panggil harta gunung gini. Kalau belah-belah Sabah zaman dulu pun ada, Sarawak pun ada. Sebab apa, kalau ikut dari segi hukum syaraknya kan. Kalau ikut betul hukum syarak, dia harta isteri lah, harta kita lah, harta suami lah. Bukan harta suami, harta isteri. Itu betul juga. Tapi isteri yang dominan lah. Ya, gurau kan. Tapi cumanya konsep ni sebab apa dia ada dekat Malaysia, sebab ini adalah berasaskan adat berpatih. Ni kiranya konsep ni adalah konsep yang ciri-ciri Kepulauan Melayu sendiri, bukan datang daripada Arab. Tak, kita pakai adat berpatih. Kalau nak kaji lagi adat berpatih ni pula, dalam adat berpatih dia zaman dulu kita tak ada akta semua kan, kita tak ada enactment. Kita ada di Negeri Sembilan dulu kita ada teromba. Teromba ni adalah set of rule yang menjelaskan berkenaan dengan undang-undang sekian pewarisan ke apa kan. So memang dalam teromba tu dia berbentuk syair kan. So dia beritahu harta sepercarian ni untuk siapa. So memang berhak. Dan sebenarnya pada tahun 1907 pun Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak dia orang dah berbincang, dia dah nyatakan portion untuk isteri adalah berapa? 1/4 untuk suami yang untuk suami yang bekerja bersama dengan dia. Okey, memang benda tu memang ada lah. Yang saya nak cakap ni benda tu dah ada daripada zaman dulu. Harta sepercarian ni. Dan kita sekarang ni kita benda tu dah ada akta lah. Adakah harta sepercarian tu dia akan bagi ke anak, dia bagi ke mak ke, ni berbeza? Ataupun harta sepercarian tu bila dah settle dapat duit sekian-sekian milik isteri? Maksudnya siapa yang berhak untuk harta pencarian? Adakah suami, isteri atau anak-anak pun berhak? Masing-masing boleh tuntut. Masing-masing boleh tuntut. Anak boleh minta apabila bapa mati ataupun mak mati. Kan maybe bapa kahwin dua ke apa ke, kan? Anak still boleh tuntut. Tapi dengan syaratnya, okay, contohnya lah, saya bagi situasi macam ni lah, kes sendiri lah.
saya sendiri, bini pertama meninggal. Kemudian bini pertama meninggal, lepas tu and then dia kahwin kedua, anak-anak, and then dengan perkahwinan kedua tu dia pun dia pun dah ada anak. Lepas tu dia pula meninggal. Jadi sekarang ni bini pertama punya waris pohon untuk harta pencarian. Tak ada masalah, boleh. Cumanya awak kena filekan dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. Memang tak ada lakta. Cumanya kalau ikut pandangan Wahbah Zuhaili, kita kena filekan tuntutan di Mahkamah Syariah dalam tempoh 20 tahun. 30 tahun baru boleh. Kalau tidak tak boleh. 30 tahun daripada tarikh kematian. Dan satu lagi pula, kita kena pastikan tanah tu masih nama tanah tu, nama kat geran tu adalah di bawah nama si mati lagi lah. Kalau dah ditukar milik, dah tak boleh dah, susah lah. Ya, itu dah jadi undang-undang civil. Itu dah jadi civil. Boleh tak kongsi sikit mungkin sesuatu yang membuat hilang kelayakan untuk dapat harta pencarian? Hilang kelayakan apabila pertamanya apabila harta tu telah dipindah milik kepada orang lain, ataupun maksudnya dijual ataupun dihibahkan, diberi kepada siapa-siapa, dah pindah milik dah, jadi dia tak boleh nak tuntut lah. Harta tu milik orang lain. Tak, maksudnya hilang kelayakan. Contohnya macam adakah isteri berkahwin lain menyebabkan hilang kelayakan? Kalau isteri nusyus tu mesti bahak. Murtad, okey, isu murtad pula. Kalau murtad dia memang tak memiliki langsung lah. Sebab kita ambil konsep kalau dari segi perwarisan pun dia tak berhak atas lagi harta pencarian. La yarithul kafir al muslim kan. Kita pun tahu kan. So it goes to question from Instagram. Saya seorang isteri yang mendapat ugutan daripada suami untuk mencederakan keluarga saya sekiranya saya tidak menuruti kehendak suami sekian-sekian. Adakah saya boleh melaporkan itu sebagai keganasan rumah tangga? Memanglah, obviously dia boleh. Obviously. So sekadar ugutan maksudnya tiada tindakan, tiada bukti apa semua. Ugutan ni kan, kalau dia just cakap mulut lisan, yalah, still ugutan jenayah tu. Still boleh kena dakwa di mahkamah. Ugutan pun. Tapi yalah, kalau kita nak pergi mendalam, ugutan tu dia, kalau awak rasa terancam dengan benda tu, tak kisahlah dia guna ayat macam mana pun, kalau awak rasa terancam, awak boleh buat laporan polis kan. Dia benda tu sebab kita tak tahu. Benda kalau dia ikut setiap orang berbeza cara Ugutan tu setiap orang mempunyai igutan tu berbeza dari segi. Ada orang bunuh tu dah besar, ada orang kalau cakap pukul tu dah besar. Ada orang pukul je. Contohnya macam kalau macam isteri kata kat suami ni dia pengumpul, dia ada collection apa-apalah, komik ke, collection kartun-kartun ke. Isteri nak bakar komik. Nak bakar. Oh, itu memang ugutan besar tu. Mahal tu. Itu boleh. Itu dah kira merosakkan ni. Itu dah kira merosakkan harta benda seperti dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Suami boleh buat report pada tapi memang polis gelak lah. Collection edisi terhad. Kalau macam tu maknanya kata suami tu memang masalah betul lah. Dia buat hal lah kan. Harta sepencarian. Okey, isu utama bila harta sepencarian ni kita lebih kepada berapa portion? Tu je. Boleh cerita sikit? Dia depends lah. Dia sometimes ada isteri yang bekerja dan juga dia boleh sumbangan keuangan juga untuk beli sesuatu aset boleh alih ataupun tak boleh alih kalau dia bagi sumbangan juga. Dan dia bagi sumbangan yang lebih besar daripada, dia boleh dapat more than 50%. Logik lah. Kalau sumbangan dari segi kasih sayang, duduk rumah dan menjaga anak, menjaga makan minum, meluangkan masa, macam mana tu? Kalau dalam harta pencarian, mahkamah akan tengok dua benda je. Sumbangan langsung dengan tak langsung. Maksudnya sumbangan langsung ni, you punya monetary contribution. You bagi duit berapa banyak untuk contribute untuk pembeli aset. Keduanya indirect contribution. Keduanya indirect contribution. You jaga anak, you jaga makan minum, jaga family, itu pun adalah satu indirect contribution. Ataupun ada satu kes tu, kes-kes yang sebelum ni, dia hanya bagi masa time nak raya, dia akan bagi dia akan tolong signkan surat-surat kad raya bagi kepada pelanggan-pelanggan suami dia. Itu pun dia dikira sebagai satu sumbangan. Walaupun dia tak bagi sumbangan duit sekalipun, dia bagi sumbangan tak langsung ni, mahkamah akan bagi biasanya 1/4. Jadi isteri-isteri kena listkan apa yang sumbangan dia buat. Banyak. Betul tak? Betul. Sampai kan ada satu kes lawak kat lah. Isteri ni tampal bumbung bocor pun, okay, itu kes sumbangan. Betul. Cuba macam mana kalau situasinya diterbalikkan. Perniagaan tu milik isteri, suami adalah, kan sekarang ni ada house husband. Macam mana kalau situasi diterbalikkan, isteri adalah pihak yang berniaga, mendapatkan wang untuk family,
suami menjaga anak dan juga atau memberikan contribution dari segi secara langsung atau secara tak langsung. Adakah mahkamah recognize kalau situasi dalam situasi macam tu? Yalah, kalau betul dia bagi sumbangan yang besar, ada bukti-bukti tu, memang Lelaki berhak tuntut daripada still berhak. Adakah isu perceraian rumah tangga ni ada bias gender? Tak ada lah. As long as awak boleh buktikan sumbangan tu, contribution. Next question is, pasangan suami isteri ni, isteri dia meninggal. Jadi si suami ni berkahwin baru. Okey, bagus. Okey, bila dia dah berkahwin baru, mungkin berlaku sesuatu, dia bercerai lah. Dengan isteri nombor 2 tu lah, Dengan isteri yang kedua nombor tu lah. dua. Okey. Dan mereka ni sebenarnya duduk di rumah isteri pertama. Bila dia dah bercerai, adakah isteri kedua ni berhak mendapat harta sepencarian di rumah tu yang merupakan rumah asalnya adalah arwah isteri pertama? Okey, ini memang bijak soalan ni. Memang betul dalam konteks drama Melayu tau. Tak, sebab apa? Okey, pertamanya asalnya itu adalah rumah di antara isteri yang pertama dan suami lah. Okey, lepas tu tiba-tiba dan dia kahwin kedua, and then mereka bercerai. Okay, boleh tak dituntut? Pertamanya kita boleh kata, okay, one of our point is, kita boleh kata ini harta ni adalah harta yang dimiliki oleh, yang telah dibeli, telah diperolehi sebelum perkahwinan dengan isteri kedua. Jadi isteri kedua tak berhak. Okay, tetapi isteri kedua pula, kalau dia ada beri sumbangan terhadap rumah tu, contohnya dia buat renovation, dia ada tambah awning ke, tambah dapur ke kan, dia ada besarkan lagi rumah ke, okay, dia berhak terhadap harta semencarian tu juga. Benda tu adalah harta semencarian, dia berhak terhadap rumah tu. Dia still berhak. Sebab saya, konsep harta semencarian ni, satu, harta yang dibeli semasa, yang diperolehi semasa pernikahan, ataupun harta tu diperolehi sebelum pernikahan tetapi dikembangkan kan semasa pernikahan tu lah. So maknanya kata dia still berhak kalau dia boleh buktikan dia ada buat macam cakap tadi, renovation ke apa kan. Dia dapat dah bentuk wang ke dia split? Okay, biasanya gini, biasanya lah, kalau ikut akta dia memang mahkamah akan arahkan untuk jual, kemudian dah tolak hutang, kemudian and then profit tu dibahagikan sama ikut portion lah. Tetapi kalau rasanya suami tu ada duit, dia bagi je lah portion tu kan. Dia kira-kira tengok harga semasa ke apa ke, dia bagilah portion. We go just on the surface tentang isu Amber Heard dengan Johnny Depp. Kita dapat tengok satu perbezaan yang besar antara prosedur kes mereka. Di Malaysia kita dihakimi, kita buat perbicaraan tu secara terus dengan hakim, seorang hakim. Tapi dekat dalam Amber Heard dengan Johnny Depp punya prosedur, kita nampak dia memberi statement ada panel juri. Okey, kenapa berlaku perbezaan tu? Of course kita tahu itu cara US dan cara Malaysia, dan apa pro and con ada perbezaan tu dan kenapa perbezaan tu ada? Dia biasanya dia ambil daripada penjawat awam lah. Macam dulu kan dia ambil guru, semua dia ambil daripada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi benda tu berdasarkan mereka punya pandangan lah. And then kita pula kat Malaysia kita gunakan UK punya style, yang mana just rely on judge punya decision. Kita tak ada sistem juri. Sistem juri last kes Muno Fendi kot, aku rasa lah 90-an, rasa awal 90-an. And then kita punya perbezaan, kalau US punya ni dia ada bagi sebelum pergi bicara, dia ada bagi statement sebelum pergi bicara. Kalau macam dekat Malaysia kita lebih kepada discovery, and then selepas pergi bicaraan baru kita, sewaktu bicaraan baru saksi hadir untuk bagi statement. Satu lagi, I think the role of the judge. Role judge pun agak berbeza. Judge dalam kes dalam US punya sistem adalah lebih kepada untuk to assist and then to guide. Kan? Dia akan main active role lah. Active role. Dia akan tanya banyak soalan semua kan. Jadi keputusan yang bersalah ke tidak tu juri akan decide and then pergi ke judge. Juri akan decide. Drama lawyer ni cerita US. Sebab apa? Sebab US punya sistem lawyer dia lagi lebih kepada drama untuk meyakinkan juri. So lawyer dia lebih kena ada skill untuk, sebab dia bukan setakat kena impress klien dia kena impress hakim, malah dia kena impress juri. Dan juri bukan seorang. Juri ada ramai. Dan mereka juga pelbagai bidang kan. Berbeza macam bidang. Kita pula kat Malaysia, dekat Malaysia kita just kena meyakinkan mahkamah, dan bila setakat meyakinkan hakim, kita tak perlulah nak drama. Tak macam itu, sebab kita punya macam kita tengok drama Melayu, kita tak sedrama lawyer di US. Okay, thank you so much for opinion apa semua. Lawyer Zambang, thank you.
bawa member kan. Saya 3 lawan 1 kat sini, tak adalah. 3? Bincang. 3. Oh, okay. Okay. So that's all for today. Thank you so much. InsyaAllah kita akan ada lagi discussion seterusnya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, korang dah tengok video tadi? Jangan lupa untuk like Button share jangan lupa. and subscribe gang. Jangan lupa tekan lonceng. Kalau kamu ndak buat, kamu kan ada kuat. Court is now in session. Ha, kan dah kena dakwa.